Kasihan aku tak belakang ni. Ini dah problem ni. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabizam syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kepada suatu hari ataupun suatu masa mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fa imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Maksudnya setiap kamu adalah penjaga atau pemegang amanah dan kamu akan ditanya terhadap apa perkara yang diamanahkan terhadap diri kamu. Alhamdulillah. Yang dihormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, jawatankuasa sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Allah taala mengizinkan perjumpaan kita malam ini, dapatlah kita hadir, kan, kita diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah, dapatlah kita melangkah dalam majlis ini samping dengan niat untuk kerana Allah Subhanahu wa taala, samping untuk menambahkan pengetahuan kita ataupun memantapkan lagi ilmu kita, insya-Allah. Jadi malam ini kita sambung kitab Hakikat Hidup Beriman, surat Takut dan Malu 56. Nombor 4. Okey.
Muka surat 56 yang ada kitab semak. Tajuknya tuntutan 2 kalimah syahadah. Tuntutan 2 kalimah syahadah. Hari itu kita dah bincang perkara pertama. Tuntutan ni apa? Hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hanya Allah Azza wa Jal tempat bergantung dan juga mengharap. Ketiga, kecintaan mutlak hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Kemudian yang keempat, takut dan malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allah Taala berfirman dalam Quran, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa aitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yaqula lin-nasi 'alaikum hujjah illa allazina zalamu minhum fala takhshawhum wahshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, dan di mana sahaja engkau datang, wa min haitsu kharajta, di mana sahaja engkau datang ataupun engkau keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah kamu ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Ini berkenaan kiblat ni, berkenaan kiblat. Wa min haitsu wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana sahaja kalian berada, hadapkanlah mukamu ke arahnya. Ke arahnya mana? Masjidil Haram. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, supaya tiadalah bagi mereka itu, manusia itu, hujjah ataupun alasan. Hujjah mana alasan lah, untuk membantah kamu. Illa allazina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim daripada mereka. Fala tahsyauhum wahsyauni, oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepadaku, kata Allah. Takutlah olehmu kepadaku. Waliutimma ni'mati 'alaikum, dan aku akan cukupkan kurniaanmu kepada kamu. Wala'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat hidayah petunjuk. Baik. Jadi ayat ni niatkan kepada kita, pertama berkenaan kiblat lah. Kiblat, hadapkan muka kita ke Masjidil Haram. Itulah kiblat kita. Jangan menghadap ke timur, ke barat dan sebagainya. Sebelum daripada diarahkan menghadap kiblat, mengarah ke Masjidil Haram, sebelum tu umat Islam menghadap ke Baitul Muqaddis di Palestin. Ke Baitul Muqaddis di Palestin, semua menghadap ke sana. Sehinggalah turun ayat. Turun ayat meminta supaya umat Islam memalingkan muka ke Masjid Haram. Daripada situlah maka sehinggalah sekarang kita menghadapkan muka kita ke Masjid Haram. Itulah kiblat kita. Di mana saja kamu berada, hadaplah ke sana. Kalau kita daripada sini, hadaplah kita ke barat lah, atas ke barat sikit. Kalau orang berada di Mesir, dia menghadap ke mana kiblat? Orang Mesir menghadap ke mana kiblat? Dia menghadap ke timur lah, ke tenggara, ke bahagian selatan, sebab dia utara. Orang Palestin mana kiblat dia? Palestin kiblat di mana? Ke timur lah, ke bawah, ke selatan, ke selatan dia punya tu. Sebab apa? Kaabah duduk tengah-tengah, Palestin duduk kat atas. Kalau orang orang Negro, apa? Orang mana? Afrika. Okey, Afrika mana dia punya kiblat dia? Ke barat, ke timur lah. Ke timur lah, kita ke barat. Sesuai dengan kedudukan di mana Kaabah tu berada. Itu sebabnya dalam ayat ini menyeru kepada kita, di mana saja kamu berada, kan, maksud ibadah ini kita ibadah. Contohnya semayang, kita semayang menghadap ke mana? Walaupun dalam ayat ini dia tak sebut semayang pun,
Tapi kita faham situ kenapa kena tunjukkan muka, hadapkan muka ke masjid, ke Kaabah. Tak lain tak bukan semayang lah. Walaupun dalam ayat ni tak sebut pun tak semayang. Selain daripada semayang, tak perlu kita ngadap saya. Ngadap paling pun tak apa. Ngadap rumah kita, ngadap bini. Mana bini duduk ngadap situ. Mana suami duduk ngadap suami ya. Betul tak? Ayolah kubur ngadap kiblat lah. Okey. Lintangkanlah, lintangkan tu ngadap ke arah kiblat. Okey. Baik, kemudian kenapa kena menghadap kiblat? Li alla yakuna linnasi alaihim hujjah, supaya orang yang membantahmu tidak ada alasan untuk berhujah dengan kamu. Kalau sebelum ni mereka kan asyik nak supaya menghadap ke Baitul Maqdis. Bila turun ayat, jadi mereka tak tahu apalah. Macam tu. Baik. Kemudian dalam ayat ni juga sebut tentang berkenaan dengan takut. Fala tahsyauhum wahsyauni. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka ni siapa? Orang-orang yang zalim lah. Orang zalim ataupun yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang zalim itulah orang kata jadi kan Allah Ta'ala tak minta, tidak mahu kepada baginda Rasulullah takut terhadap mereka. Jangan takut mereka. Tapi wahsyauni, takutlah oleh kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selagi aku sempurnakan nikmatku terhadap kamu, serta mudah-mudahan kamu mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Faham Baik, kemudian dalam ayat yang kedua, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya ataupun ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang mematuhi Allah Ta'ala itu ialah tadi pada wali-wali Allah Ta'ala. Yang mana wali-wali Allah Ta'ala tadi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tiada perasaan takut dan tiada perasaan gundah terhadap mereka kalau seandainya orang-orang tidak mahu mengikut nasihat dan juga pengajaran daripada mereka lah. Jadi pesan Allah Ta'ala kepada awliya Allah, wali-wali Allah, kan? Wali-wali Allah Ta'ala ini ialah orang-orang yang soleh lah, yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi wali. Kelebihan wali ini dia ada karamah. Kalau Nabi dia ada mukjizat, wali dia ada karamah-karamah tertentu. Okay? Cuma wali bukannya maksum. Tu kena ingat. Berbeza dengan Nabi dan Rasul, mereka maksum, terpelihara pada dosa dan kesalahan, maksiat. Tetapi wali bukan maksum. Boleh sahaja wali ini ditipu oleh syaitan. Syaitan pun licik juga, dia pun pandai juga. Sebab dia pun boleh menipu wali-wali ini kalau seandainya wali itu tidak kuat dan teguh pendiriannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang kelima. Yang kelima, tuntutan kalimah syahadah yang kelima, menerima, meyakini dan mengamalkan syariat yang telah Allah Ta'ala turunkan itu adalah sebaik-baik perlembagaan dan juga ajaran. Jalan tak tu? Syekh jalan. Sebab dah banyak kali buat dia, suara dia tersekat-sekat. Saya pakai ini tersekat. Yang tu pakai yang handset lama. Cantik. Okey. Kadang dia orang tulis situ, kalau suara tersekat-sekat dia tulis situlah. Ada tak tulis? Tak ada. Okeylah. Okey, insya-Allah. Jadi yang kelima, tuan-tuan, menerima, meyakini dan mengamalkan syariat yang telah Allah Ta'ala turunkan itu adalah sebaik-baik perlembagaan dan juga ajaran. Jadi sebaik-baik perlembagaan dan ajaran ialah Al-Quran. Quran ialah panduan kepada umat manusia.
Allah Ta'ala turunkan Quran kepada umat manusia, dan di dalamnya terdapat hukum hakam berkenaan hudud, qisas dan sebagainya. Semuanya terdapat dalam Quran. Okey, perintah-perintah kan, sembahyang, haji kan, berjihad pada jalan Allah, semua terdapat dalam Quran. Jadi hukum terbaik ialah Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man lam yakum bima azarallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Masya-Allah. Ini ayat yang terang dan jelaslah. Sebenarnya ada 3 ayat yang serupa dengan sini. Wa man lam yakum bima azarallah fa ulaika humul fasiqun. Satu ayat lagi. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka termasuk orang-orang yang fasik. Ayat satu lagi, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim. Okey. Sini mereka termasuk orang-orang yang kafir. Itu sebabnya kita kena usaha untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sekaligus perlahan dah, kan? Perlahan. Yang penting ada niat. Ada niat untuk melaksanakan keseluruhan hukum Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kalau kita tak ada niat langsung, ni yang payah. Tu yang takut nanti kita termasuk faulaika humul kafirun. Mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Baik. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, am lahum syuraku asyuraka'u sara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innaz zalimina lahum azabun alim. Maksudnya, apakah mereka mempunyai sekutu dalam ketuhanan yang mengadakan agama mereka dengan tidak mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tiadalah perkataan keputusan menangguhkan hukuman, tentulah diputuskan perkara antara mereka sekarang juga. Nampak? Kalau tiadalah perkataan keputusan menangguhkan hukuman, kalau tak adalah perkataan menangguhkan hukuman tu, tentulah diputuskan perkara antara mereka sekarang. Maksudnya mungkin Allah Ta'ala turunkan azab lah. Innaz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim tu bagi mereka azab yang pedih. Nampak? Tu sebabnya kan, mestilah kita kata menangguhkan. Menangguhkan boleh. Tak nak laksanakan langsung, tu yang tak boleh. Tak nak langsungkan. Dengan alasan contohnya undang-undang Islam ni kuno lah. Kuno kan, ketinggalan zaman kan, tak boleh dilaksanakan zaman sekarang ini, tak sesuai, macam-macam lah alasan kan. Tak boleh lah macam tu. Tapi kalau kita kata tangguh, kita cuba kan, kita akan cuba buat sikit demi sikit, tak? Memang mesti ada usaha lah. Pihak yang berautoriti, dia kena usaha lah untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagipun dalam konteks Malaysia ni, kalau nak tukar-tukar hukum ni di parlimen, tak? Parlimen pun nak kena undi lah. Undi kalau ramai orang Islam dapat lah. Kau tak ramai, macam mana pula? Dah banyak orang bukan Islam je dalam tu, memang susah nak laksana. Yang susah nak laksana. Sebab yang memutuskan tu parlimen ataupun DUN kan. DUN ataupun parlimen. Mereka lah yang ada autoriti lah. Lepas itu pula mesti ada perkenan pula. Perkenan daripada agung. Mesti ada perkenan daripada yang tuan. Tak? Kalau tak perkenan pun tak rasa dapat juga laksana kan. Mesti ada perkenan dia. Dia raja. Dia kan? Dia raja. Kalau tak laksana, tak payahlah. Faham kan tuan? So yang penting kita mesti meyakini, menerima, meyakini dan mengamalkan syariat yang telah Allah Ta'ala turunkan. Dan kita yakin syariat Allah Ta'ala syariat yang terbaik. Hukum Islam ialah hukum yang terbaik. Kalau kita kata contohlah potong tangan,
Kalau kita kata tak boleh laksanakan hukuman potong tangan sebab nanti ramai orang yang kudung-kudung, jadi produktiviti pun tak bagus kan. Itu tak betul lah jawapan tu. Diragukan iman itu. Iman diragukan. Kita tak, mana sengaja macam mempelekehkan lah. Mempelekehkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian macam-macam lagi lah. Sesungguhnya orang yang zalim masalah itu akan mendapat siksaan yang pedih. Nombor 6, kan, apa lagi tuntutan rukun lima syahadah? Mencontohi perihal sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya apa tuan-tuan? Laqad kana lakum fi rasulillah, sesungguhnya atau sungguh adalah pada kamu, pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Kan, contoh ikutan yang paling baik. Contoh ikutan yang paling baik. Kat Nabi apa yang tak ada, semua ada. Cara makan, cara berjalan, cara minum, cara tidur, tak? Cara buang air, cara solat, cara puasa, semualah semana Nabi bagi bawa syariat. Jadi syariat tu, Nabi itu bukan hanya sekadar hukum hakam, malah akhlak, adab kan, dengan orang tua, adab dengan guru, adab dengan jiran, adab dengan sahabat, tak? Kemudian bila kita beribadah, jangan ada riak, jangan ada takabur, ya, jangan ada orang kata nak tunjuk-tunjuk ke orang, tak? Semua dah Nabi dah ajar dah. Semua Nabi ajar. Daripada bab angkat wuduk sampailah kepada bab orang kata menguruskan negara. Daripada bab orang kata istinja, cara istinja, buang air, kan, membersihkan najis, kan, najis mughalazah, muhaffafah, mutawassitah, najis ringan, najis berat, tak? Kemudian bab haid perempuan, cara bersihkan haid, cara mandi, itu tak? Sampailah kepada menguruskan negara, tak? Semua ada Islam. Semua ada dalam Islam. Tu lengkap. Bukan saja situ, adab pun ada Nabi tunjukkan. Adab macam mana, adab duduk, adab berjalan, adab bercakap, betul tak? Semua ada. Itulah, tu sebabnya kita kata, kan, pada Nabi itu uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Liman kana yarjullaha yaumil akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Taala, yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan juga di akhirat. Wa zakarallahu katsira, dan mengingat Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Boleh tuan-tuan? Boleh, ya? Okey, itu tuntutan rukun lima syahadah. Kemudian hukum melapaskan syahadah pula. Apakah hukum dia? Seseorang bukan Islam yang sukarela melapaskan dua kalimah syahadah dianggap sebagai orang Islam dan juga mempunyai hak yang penuh ke atas syariat Islam sebagaimana orang Islam lain. Tak? Itu juga dengan orang yang beragama Islam. Orang lain tidak boleh menghukumkan dia kafir atau murtad seandainya mereka masih lagi yakin dan melapaskan dua kalimah syahadat, melainkan pertama, mereka mengingkari dan mendustakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syarak Quran hadis. Melainkan dia ingkar walaupun dia ucap dua kalimah syahadat, tapi dalam masa sama dia ingkar Quran, hadis, kan, dan mungkin dia kata dia mungkin ada dia pijak Quran ke, pijak hadis ke, apa dia campak Quran dalam najis ke, kan, tempat campak Quran dalam longkang tu, kan, walaupun dia sebut kalimah syahadah, ni boleh membatalkan syahadah dia, boleh membatalkan syahadah dia. Baik. Baik, jadi kita tak boleh, orang lain tak boleh menghukumkan kafir atau murtad seandainya mereka masih lagi yakin dan melapaskan dua kalimah syahadah tadi, melainkan pertama, mengingkari dan mendustakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syarak, contoh Quran dan hadis.
mendustakan. Kan? Tentunya mendustakan kewajipan sembahyang. Buat apa nak sembahyang? Buang masanya, tak kaya pun kalau sembahyang ni, dia kata. Tak kaya pun kalau sembahyang. Macam aku ni kaya. Aku tak sembahyang tapi aku kaya. Nampak? Jadi dia mendustakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada keingkaran itu dengan perbuatan, perkataan ataupun sekadar niat dalam hati. Nampak? Sama ada perbuatan, perkataan ataupun sekadar niat dalam hati. Cuma dalam niat hati ni susah kita. Susah sikit kita nak tahu. Sebab dalam hati je. Kalau dia menzahirkan benda tu, nampaklah. Dia ambil Quran tu, dia pijak Quran. Ataupun mungkin dia duduk atas Quran kan. Dia ambil Quran, dia lumur-lumur dengan najis. Macam-macam. Dia nampak jelas lah. Yang masalah kalau dalam hati. Dalam hati susah sikit lah. Kalau dalam hati ni antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Kita hanya boleh hukum benda zahir. Nahkumu bizawahir. Kita hanya hukum benda zahir. Benda tak zahir kita tak nampak, tak tahu. Tu antara dia dengan Allah. Baik, kemudian yang kedua, redha melakukan amalan yang bertentangan Islam. Redha melakukan amalan yang bertentangan Islam. Hukum ni tertaluk kepada mereka yang telah sampai seruan dan tak jahil. Nampak? Kalau dia seruan tu dah sampai pada dia, tiba-tiba dia kata Islam ni tak bagus, Islam ni kuno lah, macam-macam lah. Ni boleh kita hukumkan dia murtad, kafir lah. Tapi kalau seandainya dakwah Islam pun tak sampai, bila tanya Islam pun dia tak tahu. Sebab tak ada orang berdakwah dengan dia. Tak ada siapa berdakwah dengan dia. Itu lain. Ini sampai dakwah. Apalagi kalau zaman sekarang kan. Zaman sekarang ni dengan zaman sains dan teknologi, kan? Malah kadang-kadang ada pendakwah masuk ke kampung-kampung, masuk ke kata corok-corok, kan? Cuba tengok. Orang yang rajin berdakwah kan, dia pergi tu kampung corok-corok tu, pergi dah berdakwah. Tempat-tempat orang asli, yang tempat yang orang tak sampai lah. Mak anak-anak media masa kadang tak sampai. Tak sampai lah media masa. Jadi macam tu, kalau kita nak hukumkan dia kafir, tak boleh. Tak sampai mesej. Walaupun sebelum tu dia masuk Islam dah. Masuk Islam macam tu. Kemudian tidak dipaksa. Tak paksa, kemudian tidak tersalah. Seandainya tersalah, maka tanpa sedar wajib membetulkan, dan andainya jahil wajib belajar. Kan? Kalau dia jahil wajib belajar. Kalau dia tersalah, kita betulkan. Tugas kita lah membetulkan. Ataupun dia sendiri kena usaha. Kena usaha membetulkan. Masalahnya kadang-kadang dia tak nak belajar. Bila tak nak belajar, so kalau salah, dia pun tak tahu pun salah ke tak salah, dia tak tahu, langgar je. Kalau dia belajar, ini belajar, ada ustaz, ada ustazah datang aja, dia pergi belajar. Jadi sekurang-kurangnya dapatlah dia tanya. Macam tu. Dia tak nak tanya kan, ataupun tak nak belajar langsung. Jadi macam berterusan lah macam tu keadaan. Buat benda yang tak betul, salah. Baik, masalah paksaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima keuzuran bagi seseorang itu untuk tunduk dan memberi kesetiaan kepada kekufuran, melainkan dalam satu keadaan saja, iaitu ketika menghadapi paksaan. Ketika menghadapi paksaan. Dan paksaan tu pun tengok juga paksaan macam mana. Kalau paksaan sikit-sikit tak terima, hanya orang kata acah-acah macam tu je, maka dia kata dia terus murtad. Ini acah, ini paksa sampai parang ke leher kan, parang ke leher, senapang ke kepala. Maknanya kalau kau tak makan benda tu kan aku tembak. Kau tak makan daging babi ni, aku tembak kau, kan? Kalau kau tak makan daging babi tu kau, keluarga kau akan diseksa. Macam kan? Makna ancaman dia tu memang real punya ancaman, bukan main-main ancaman.
Kau punya cacah ancaman tak kira. Tak kira kan. Dia cacah yang ancaman tak boleh. Dia mesti real ancaman. Dia getak betul-betul kan. Kalau kau tak keluar, tak menyatakan bahawa patung tu lebih berkuasa daripada Tuhan kau Allah, kalau tak ngaku je tu tembak kau. Dan orang yang memaksa tu boleh meneruskan pasaannya dengan lebih kuat, lebih kritikal lagi. Kemungkinan nyawa dah ujung tanduk yang itulah. Jadi dah kira darurat betul lah. Kalau mina cacah dia tak mina, tak boleh kan, cacah macam tu je. Baik. Baik. Kemudian seperti nyatakan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yattazil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallah bi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhazzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Maksudnya janganlah orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali, temannya akrab, pemimpin, penolong ataupun pelindung dengan meninggalkan orang beriman. Nampak? Ni ayat ni memang jelas. Jangan kita ambil pemimpin yang bukan Islam sebagai pemimpin kita. Jangan ambil orang Islam sebagai pemimpin. Sebab dia boleh mungkin akan mempergunakan kita. Tapi kalau pemimpin tu dia tak membawa ancaman pada Islam, tak apa. Dia tak ada ancaman apapun. Dan dia pun tak bermusuh Islam, walaupun dia kafir. Tetapi dia tak musuh Islam pun. Itu lain. Sebab tapi ada juga kadang-kadang orang kafir ni bila dah jadi pemimpin, naik tocang lah dia. Naik tocang lah, kuku dia dah keluar. Sebelum jadi pemimpin, kuku dia ke dalam, simpan kuku kan. Bila dah pemimpin, dia kuku pun dah keluar kan. Sekat sana, sekat sini. Mana apa-apa peruntukan dengan Islam ni habis semua sekat. Habis semua sekat dia. Sebab dia dah naik kata. Silap kita lah pilih. Silap kita lah pilih. Siapa yang mulih tu dia lah silap kan. Macam tu. Baik. Jadi apa Allah Taala sebut, janganlah orang mukmin mengambil orang kafir menjadi teman. Teman yang akrab, pemimpin, penolong ataupun pelindung dengan meninggalkan orang beriman. Sesiapa yang melakukan demikian, maka tiadalah dia daripada Allah Taala suatu pun kecuali untuk melihara diri. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah Taala juga tempat mereka akan dikembalikan. Semua akan dibalikan pada Allah. Baik, itu tadi tentang bernegara kan, memilih pemimpin. Kalau konteks Islam ni, kalau kita nak pilih pemimpin ni, mestilah pemimpin yang beriman dan bertakwa. Itu yang paling baik. Dia beriman dan bertakwa pada Allah. Ada yang beriman je, bertakwa tak ada. Dia kena gandingkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi pemimpin. Dan pemimpin tu zuhud, paling baik zuhud lah. Zuhud, amanah. Pemimpin mesti amanah. Kalau pemimpin tak amanah, pemimpin kalau dah berjanji, kena wajib tunai janji. Banyak kadang-kadang berjanji kan, tapi tak tunai janji. Kalau tak tunai janji, dia dah ada ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik dah ada. Salah satu kan, Nabi kata ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik tu ada 3. Pertama, iza haddasa kazaba, apabila dia bercakap dia berbohong. Iza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia memungkiri janji. Wa iza utmina khana, apabila dia amanahkan dia mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah. Okey. Kalau mana-mana pemimpin ada salah satu daripada tanda itu, dia dah ada ciri-ciri munafik lah. Kalau dia ada 3 tu, maknanya munafik tam. Makna munafik yang sempurna saya kata. Munafik tam, mana munafik yang sempurna. Kalau dia ada 3 saja, dia ada 1 je. Kan ada 3 tanda munafik, ada 3 kan? Tanda munafik 3. Pertama, bila cakap bohong. Bila berjanji tidak tunai janji. Mungkin janji.
Bila amanahkan tidak amanah. Ya ada satu je. Kan? Mana dia dah ada ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik tak ada. Tapi bukan munafik yang tam, sempurna. Mana ada kekurangan lah. Tapi ciri-ciri tu dah ada lah. Kalau tiga-tiga je. Munafik ada? Sama tu. Kafir. Mana kalau munafik kafir tu dia orang kata luar beriman, dalam tak beriman. Luar beriman tapi dalam tak beriman. Tu ciri-ciri. Kan sebab ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik tu dah ada lah. Mana kalau ada tiga, mana munafik tam, sempurna munafik. Tu kita takut tu. Takut kan? Masuk ada tiga tu. Ada pula riwayat oleh menyatakan dia ada tambah satu lagi. Wa iza khasama fajara. Apabila dia berbantah-bantah, dia melewati had perbantahan. Kan ada orang macam tu. Bila berbantah, melewati had perbantahan, sampaikan bergaduh, berparang, bertumbuk. Nampak? Mana dia pun ada ciri-ciri munafik. Mana bila berbantah, dia melewati daripada had perbantahan. Kaki naik, tangan naik, kan? Tumbuk orang, parang orang, tikam orang, kan? Ini dah ada ciri-ciri. Boleh tuan-tuan? Baik, kemudian perlu dipahami bahawa pasangan itu tidak boleh seseorang itu redha dengan hatinya. Kerana Allah Ta'ala berfirman, illa man ukira wa qalbuhu mutmainnul bil iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnul bil iman. Melainkan sesiapa yang dipaksa dan keadaan hatinya tenang dengan iman. Melainkan siapa dipaksa dan keadaan hati iman. Jadi orang itu masih tetap beriman. Masih tetap beriman, kan? Tapi dengan cara tadi, dipaksa tu macam mana? Paksa yang sampai boleh orang tu boleh tercabut nyawa dengan paksaan tadi, kan? Tu kritikal. Mana kalau orang tu kan ikut apa yang dicakap oleh orang yang paksa tu, dia tak keluar iman. Dia tak keluar. Cuma walaupun itu ada juga pandang ulama, dia kata, kan, mati syahid lebih baik. Dia kata mati syahid pun baik juga, bagus. Mikrofon ni macam nak tak nak keluar meh. Mic tadi dah keluar bateri. Baik. Jadi paksaan itu tak dapat menguasai hati. Nampak? Paksaan tak dapat menguasai hati. Contohnya kahwin paksa. Dipaksa kahwin. Contohnya seorang perempuan lah. Perempuan pasal yang baru ke lama? Cas. Baik. Contohnya seorang perempuan nak dikahwin paksa, kan? Kahwin paksa ni faham lah. Mungkin suami dia boleh menguasai tubuh badan dia, tapi hati tak dapat. Cintanya tak dapat. Dia tak guna jugalah. Tak guna juga kahwin paksa, tak? Macam tu. Tapi ada juga kadang-kadang walaupun kahwin paksa, lepas itu 10 anak 10 anak. Mula kahwin paksa tak nak kata. Mungkin kadang ada yang sampai sanggup nak bunuh diri lah. Nak bunuh diri sebab apa? Kahwin paksa. Tapi tu tengok 10 anak berderit naik. Bahagialah tu. Bahagia, kan? Alhamdulillah. Baik. Apa yang dimaafkan adalah pada tempat yang dapat diberi kesannya oleh pasangan itu, iaitu perkataan dan pasangan itu hendaklah sampai ke peringkat yang sebenar sehingga diseksa dan dibunuh. Nampak? Tu kritikal itu. Maknanya orang yang memaksa tu boleh dia mengancam untuk meneruskan hasrat dia. Kalau dia kata dia nak bunuh tu, dia memang betul-betul dia nak bunuh. Bukan min acah-acah saya kata tadi, kan. Kejap ya, kejap tak ya, kata kan. Kau aku tembak kan. Betul golak tu main-main lah tu.
Orang paksa ni dia mestilah keras, kasar kan. Memang dia ancam betul-betul. Maka dengan itu maka tidak boleh dibuat perhitungan paksaan kepada orang yang bimbangkan harta benda. Tak boleh dibuat perhitungan paksaan kepada orang yang bimbangkan harta benda, pangkat dan jawatan, kerana perasaan terhadap perkara tersebut dalam menegakkan iman hanya merupakan piasan syaitan. Ni piasan syaitan je. So maknanya kalau kau tak makan daging babi itu, aku ambil harta kau. Kalau kau tak sembah patung itu, aku ambil harta kau. Itu tak boleh. Kan? Tak boleh. Maknanya ada perasaan sayang pada harta. Mana orang kena paksa tu dia ada perasaan. Maka disebabkan dia takut harta dia kena ambil, kena rampas, maka dia sembahlah patung itu. Itu konteks perasaan itu tak boleh. Dia perasaan mestilah nyawa dia tu terancam. Nyawa dia terancam. Ataupun ahli keluarga dia terancam. Mungkin ahli keluarga dia mungkin akan diseksa ke keluarganya. Kalau perempuan pula mungkin anak dia akan dirogol. Tak? Mana tahap yang kritikal lah maruah diri kan. Kalau setakat harta benda, harta boleh cari kan. Harta boleh cari, maruah diri mana nak cari? Tak boleh. Kau nak ambil harta, ambil lah. Tak apa, nanti dia cari harta lain. Betul tak? Macam tu. Faham tak? Harta benda, pangkat, jawatan. Kerana perasaan terhadap perkara tersebut dalam menegakkan iman hanya merupakan perhiasan syaitan je. Dan seperti dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, zalika bi annahum humustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya mereka menyintai kehidupan di dunia lebih daripada kehidupan akhirat, dan bahawasanya Allah SWT tidak beri petunjuk pada orang yang kafir. Tidak beri petunjuk pada orang yang kafir. Okey. So maknanya paksaan tadi hanya sekadar orang kata supaya kan harta dia dirampas, kan hartanya dibakar, rumah dibakar dan sebagainya. Tak ada benda. Itu bukan dikira paksaan, bukan ancaman yang besar lah. Macam tu, bukan ancaman besar. Tapi kalau tembak ataupun mungkin kau akan dicampakkan dalam kandang buaya, kandang singa, kan? Kalau kau tak sembah, kau tak makan benda ni, benda haram ni, babi kau tak makan, aku akan angkat engkau, masukkan dalam kandang buaya. Buaya lapar. Kan? Kalau buaya lapar ataupun singa lapar. Tengoklah singa lapar. Kalau singa lapar memang tak beri can lah. Tengoklah Tuan Imam kita. Imam ni lama daging tak banyak tu. Dia tengok siapa yang daging banyak. Dia tengok daging banyak ni sesuai ni tu. Singa pun kena pandai juga kan, memilih juga dia. Milih ni daging banyak, bagus. Macam tu. Okey. Ya, ada juga kadang-kadang kan, walaupun singa tu lapar ke, tapi mungkin disebabkan oleh karamah dia orang itu kan, sampai kan kadang singa tu tak jadi makan, walaupun dia campak dalam kandang singa lapar kan, tak jadi singa tu makan. Tu kelebihan tertentu lah. Kadang wali-wali Allah kan ada macam tu. Tak berani dia tengok, walaupun singa tu lapar, bila campakkan wali Allah dalam tu, dalam kandang singa tu, diam singa, kau tak tahu je. Nak dia. Okey. Nampak. Karamah ke? Kena tengok imam sini. Ini imam ini surau taman Seremban Jaya fasa 1 ni hebat ni kan. Tak jadilah makan dia. Tak jadi. Gurau ya, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala menolak alasan hubungan keluarga bagi memberi kesetiaan kepada kekufuran. Nampak? Allah Ta'ala menolak alasan hubungan keluarga bagi menolak kesetiaan kepada kekufuran.
Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Hai orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudaramu menjadi wali ataupun pelindung kamu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran di atas keimanan. Dan siapa antara kamu yang berwali kan mereka mana yang memohon perlindungan kepada mereka, maka mereka termasuk orang yang zalim. Okey. Ni ayat ni berkenaan dengan orang kata dalam bab berjihad pada jalan Allah. Kan? Dakwah Islam dan sebagainya. Sebab ada yang begitu. Ada yang pada zaman-zaman Nabi pun ada berlaku begitu. Maknanya anak bertempur dengan bapa dalam peperangan. Kan? Anak bertempur dengan bapa dalam peperangan. Anak Islam, bapa tak Islam. Ataupun bapa Islam, anak tak Islam. Bertempur dalam peperangan Uhud ke perang Badar kan? Nampak? Walaupun itu ayah dia. Dia tahu tu ayah dia, tu anak dia. Tapi demi untuk Islam, dia tetap berperang. Macam nikah kahwin tu. Mana? Tak. Nikah kahwin lain. Okey, ini lain. Ini wali ni maknanya pemimpin, penjaga, betul tak? Janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu dan saudara kamu menjadi wali, pemimpin, jika mereka lebih utamakan kekafiran di atas keimanan. Dan siapa antara kamu yang berwalikan mereka, maka orang yang zalim. Pada ambil anak atau ayah sebagai pemimpin, sedangkan ayah bukan Islam. Ayah bukan Islam. Cuma dalam konteks Islam ni kan, seorang anak contohnya dia dah masuk Islam. Bila anak dah masuk Islam kan, hubungan keluarga tetap kena ada juga, walaupun ayahnya bukan Islam. Ayah bukan Islam, tapi hubungan keluarga tetap ada. Macam tu. Jangan diputuskan hubungan keluarga. Tu sebabnya sebaru daripada orang yang mu'alaf ni kan, orang mu'alaf ni dia punya nama tu kadang ada yang tak ubah. Kalau Cina tu tetap dengan nama Cina je, walaupun dia masuk Islam lah. Kalau India tu tetap juga dengan kekalkan nama dia. Ada yang kadang-kadang di pangkal dia nama Islam, di ujung tu dia tetap nama Cina dia kan. Maknanya nak nyatakan tentang supaya hubungan keluarga tu tak putus. Supaya keluarga tu tak putus, walaupun dah berlainan agama. Tapi jangan sampailah. Sebab ada juga yang berlaku, maknanya walaupun dah masuk Islam, tapi dia masih tinggal dengan keluarga bukan Islam. Lepas tu keluarga bukan Islam tadi mempengaruhi dia. Dia akhirnya kembali pada hidup dalam keluarga yang tak Islam tadi. Ada begitu, rosak balik. Mana keluarga juga boleh mempengaruhi tu. Keluarga juga boleh, walaupun konteks Islam mana Islam tak nak mana seorang tu memutuskan hubungan dia dengan keluarga dia, mak ayah dia yang belum Islam. Tetapi ada juga masanya mak ayah bukan Islam tadi mengambil kesempatan, dia menarik balik anak tadi kembali pada kekafiran balik. Itu yang dia takut. Dia takut tu. Macam satu keluarga yang menerima orang yang bukan Islam untuk menikah dengan anak dia yang Islam, kemudian dia masuk Islam lah. Sekiranya dia keluar daripada Islam balik selepas setelah dia menikah tu, adakah orang yang menarik dia masuk Islam tu bertanggungjawab? Macam mana? Macam saya lah, anak saya dekat kahwin dengan orang bangsa asing macam punya lah. Jadi kita kena masukkan Islam. Masuk Islam. Okey. Bukan anak saya lah. Tapi sampai masa dia akan keluar daripada Islam. Bukan tanggungjawab kita lah. Ya? Bukan lagi lah, tak ada masalah pada bukan lah. Dia lah, kita tengok dia. Kalau dia dah convert pada keluar pada bukan Islam, mana perkahwinan terbatal lah. Otomatik terbatal. Dia otomatik terbatal. Okey. Tapi untuk kalau perempuan tu nak berkahwin lain ke, kena selesaikan pembatalan tu, kena selesaikan di mahkamah. Kena ada satu surat pada mahkamah bahawa perkahwinan itu telah pun terbatal. Sebab apa? Kan sama ada suami atau isteri telah pun convert, buka pada agama Islam.
yang bukan Islam. Kan? Aja tu. Sebab bila nak kahwin dengan orang lain, mesti ada surat. Tak ada surat, tak boleh nak kahwin. Sebab kau memang asalnya kita tahu kau berkahwin. Tapi sebab kau oleh suami, contoh suami keluar pada Islam, maknanya bila kau dah jadi janda, kan, sampai tempohnya kau pun nak kahwin dengan orang lain, so maknanya kena ada satu surat daripada mahkamah bahawa kamu pun telah pun diputuskan hubungan kau dengan suami yang bukan Islam tadi. Mesti ada satu surat. Kalau tak tahu dia. Sebab apa? Dia takuti nanti bekas suami tu dia datang balik. Dia boleh menuntut sesuatu. Macam tu. Sebab dia kena diputuskan. Yelah, dah habis edah. Perempuan tu kalau habis edah, dah ada pula lelaki lain ni minat. Dah lama tinggalkan, dah 3 tahun tinggal. Tapi dia tak ada apa-apa surat yang dikatakan oleh mahkamah. Jadi lepas 3 tahun tu baru dia kata ada surat. Ada surat baru, mahkamah keluar surat. Mahkamah tak tahu apa-apa cerita kan. Mahkamah keluar. Adakah dia ikut 3 tahun yang pertama tu ataupun yang surat yang baru keluar tu? Surat ibu keluar tu lah. Keluar tu kan? Surat ibu keluar tu lah. Sebabnya kena selesaikan di mahkamah secepat mungkin. Macam tu. Kalau perempuan tu, apalagi kalau perempuan tu cantik lawa pula, ramai pula yang minat kan. Janda muda tu kan, kita kan. Jadi ramai minat, jadi kemungkinan dia akan kahwin dengan orang lain. Jadi dia kena, kalau bekas suami tu dah keluar pada Islam, mana betul yang kena selesaikan di mahkamah tu, kan. Dan tidak pun mungkin kerana terpaksa pasang lawyer, peguam dan sebagainya supaya surat tu dapat dikeluarkan. Boleh. Baik, seterusnya tuan-tuan, lihatlah betapa Allah Ta'ala. Habis dah? Habis? Selesai? Lihatlah betapa Allah Ta'ala tidak mengizinkan hubungan keluarga yang paling hampir sebagai alasan untuk memberikan walak, kesetiaan atau kepimpinan kepada orang kafir. Oleh itu lebih tidak mengizinkan lagi untuk dijadikan alasan kepentingan harta, pangkat dan segala perhiasan dunia ini untuk melakukan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal taraftumuha wa tijaratan tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum minallah rasulih wa jihadan fi sabili fatarabasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara, isi-isi kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, kan, perniagaan yang kamu bimbangkan kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu kasihi daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad pada jalannya Allah, maka tunggulah sehingga Allah Ta'ala mendatangkan keputusannya dan Allah Ta'ala tidak beri petunjuk pada orang yang fasik. Cukup sampai tu, lepas itu dan perbincangan kita, insya-Allah akan datang kita sambung lagi lah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada persoalan lagi? Pun saya tutup. Dah tanya dah. Dah tanya dah lah. Kan? Habis. Okey dah. Selesai. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina as-sariqa ma'al mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa asiyana ya fatta ya alim ya ulana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.